Anda sedang menonton Darah Muda edisi 8 Januari 2021 dan petang tadi kita sedang mendengar kenyataan yang diberikan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob antara lain memberikan kemaskini tentang keadaan COVID-19 di seluruh negara termasuk keadaan banjir yang sedang dialami musibah yang ditimpa oleh sebahagian daripada rakyat Malaysia dan juga diberikan sedikit update berkenaan dengan peguru dan juga pesyarah akan kembali berkhidmat daripada Semenanjung ke Sabah dan Sarawak dan juga berkenaan dengan bagaimana keadaan keselamatan sempadan negara yang ketika ini masih berada dalam keadaan tip-top, selamat di bawah jagaan rapi di bawah kepimpinan kerajaan ketika ini. Dan juga perkara yang menjadi perhatian kita daripada kenyataan beliau pada petang tadi ialah berkenaan dengan pengumuman yang akan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Isnin nanti. Perkara yang kita nantikan dan kita tunggukan apakah yang disebut oleh Datuk Seri Ismail Sabri sebagai tindakan-tindakan SOP yang lebih tegas yang akan dilaksanakan dengan melihat keadaan semasa peningkatan kes yang sangat tinggi, termasuklah kenyataan DG Kementerian Kesihatan berkenaan dengan bagaimana R0 kita juga semakin tinggi, kadar jangkitan kita semakin tinggi, maka tindakan yang lebih tegas harus kita laksanakan. Dan ketika ini, malam ini menjemput dua orang tetamu untuk memberikan komentar tentang berita ini, apakah persiapan kita mencongak, apakah persediaan dan juga perkara yang perlu kita lakukan secara bersama untuk minggu-minggu ke hadapan. Dan ketika ini bersama dengan saya talian merupakan Profesor Dr. Juliana Jalaluddin daripada Jabatan Kesihatan dan Persekitaran Pekerjaan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Selamat datang ke Darah Muda, Prof. Dan saya nak mulakan dulu, Prof, pada malam ini ialah berkenaan dengan apakah pandangan Prof berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri petang tadi berkenaan tindakan-tindakan, SOP dan juga pengumuman yang akan dibuat oleh Perdana Menteri pada minggu hadapan. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kerana menjemput saya untuk ke rangsangan ini. Okay. Jika kita lihat kes pola COVID-19 ni semakin meningkat. Pada hari ini aja kita telah ada 57 kluster yang masih aktif. Kes terbaru saja kita ada 2,643 kan. Kes aktif di Selangor juga telah melebihi daripada lebih daripada 10,000. Kes aktif di Malaysia lebih daripada 25,000 ya. Jadi pola kes ni sangat meningkat. Kita perlu fokus lah pada apa yang kita perlu buat sekarang ni. Sebab isu COVID ni adalah isu kita semua. Okay? Bukan isu orang lain. Kita dah lihat beberapa bulan Barisan Hadapan kita dah berdepan dengan kes yang semakin berlipat kali ganda. Sekarang ni hampir 10 kali ganda berbanding dengan gelombang kedua dahulu kan. Mereka dah bekerja dalam situasi yang tak selesa. Hilang stamina setelah berbulan-bulan bergelut dengan cabaran kan. Sebagai kita komuniti ni perlu patuhilah SOP kan. Bantulah mereka ni sebab kes dah semakin bertambah. Kapasiti pusat kuarantin hospital dah menghampiri nilai maksima. So KKM pun telah mengumumkan mereka yang positif ni tiada gejala akan diletakkan di bawah pengawasan di rumah. Jadi kita berdepan dengan risiko penularan lah jika kita tidak patuh. Jadi saya harap jauhilah sebarang penghimpunan sosial yang tidak perlu dilaksanakan. Kawalan perintah pergerakan kendiri perlu dipertingkatkan. Keluar rumah untuk urusan yang sangat-sangat penting perlu patuhi SOP. Yang merancang untuk Saya minta maaf, Prof. Bila sebut tentang perlu duduk di rumah itu ketika ini kita mungkin ramai orang yang memandang ringan tentang nasihat tersebut kerana pertamanya sudah tak nak duduk rumah dah, masing-masing nak keluar. Dan yang keduanya ialah bila lihat kepada angka kadar sembuh juga tinggi daripada keseluruhan hampir 130,000 kes, 80% sudah sembuh. Jadi masyarakat ambil ringan. Mungkin Prof perlu berikan sedikit kita punya recovery sikit, calibrate semula bagaimana sepatutnya kita memahami angka tersebut. Jangan ambil mudah. Tetapi tinggal lagi masyarakat kita begitu ya, Prof. Masih nak kenduri, masih lagi nak berjumpa bersosial tanpa memikirkan tentang akibat yang ditanggung oleh frontliner kita. Okay, kita perlu sedar yang COVID-19 sebenarnya dah berada dalam komuniti dalam jangka masa yang lama kan. Saya tahu mungkin ramai yang mungkin tak dapat tahan lagi dirilah untuk keluar bersama-sama dengan rakan-rakan, ke majlis-majlis tertentu, mengadakan kenduri kendara. Tapi apa pun kita perlu lihatlah keadaan semasa kan. Dengan kapasiti pusat kuarantin, hospital dah menghampiri nilai maksimum kan. KKM pun dah banyak kali announce kan. Kenapa kita tak boleh bantu frontliner ni kan?
Jadi saya rasa komunikasi risiko ni perlu kita perjelaskan lagi lah di kalangan komuniti kan, dari segi lokaliti, outbreak, time, place, event, lokasi di mana berlakunya penyebaran COVID-19 ni. Kan kita tak perlu sekat lah maklumat, perlu dijelaskan. And then community engagement, empowerment ni perlu ada lah di kalangan komuniti. Mereka perlu memantau sendirilah keadaan semasa. Kan perlu ada memantau lah apa yang berlaku dalam keluarga, yang berlaku di majlis-majlis tertentu, di luar kan. Itu tanggungjawab sendiri kita, tanggungjawab sosial kita kepada masyarakat. Cuma Prof, bila sebut tentang community empowerment, kalau sebelum ni kenyataan daripada Tan Sri Nur Hisham nampak positif, kita harus bersama-sama bantu frontliner, tetapi ketika kenyataan beliau menyatakan pada Mac nanti kemungkinan kes harian boleh mencecah RM8,000, 8,000 kes. Jadi itu satu perkara yang menggerunkan bagi banyak pihak. Mungkin Prof boleh berikan sedikit insight kepada kita, adakah sejauh manakah perkara itu boleh terjadi, adakah 100% probability ataupun masih 50-50 atau makin rendah? Bagaimana harus kita memahami kenyataan tersebut, Prof? Okey, kes yang meningkat sekarang ni sebenarnya sebab kita cuba untuk pantau tempat kerja sebagai sumber virus. Sebab sebelum ni kita lupa yang tempat kerja tu sebenarnya adalah salah satu tempat yang berisiko untuk meningkatkan penularan risiko COVID-19 ni. Kita sebenarnya terlalu ramai pekerja asing di Malaysia kan. Jadi saya rasa pemerkasaan di peringkat kerajaan, di peringkat industri di kalangan pekerja tu perlu ambil peranan yang sangat penting lah. Maksudnya majikan perlu mengadakan tempat yang khusus lah untuk kita mengasingkan kan, dari segi mereka yang berisiko untuk dijangkiti ni, isolatekan lah mereka yang mempunyai simptom-simptom. Saya rasa pemerkasaan tu sangat penting lah. Majikan perlu ada ERP, Emergency Response Plan, pemerkasaan dan penglibatan komuniti pekerja untuk menangani isu ni dengan berkesan. Prof, kalau boleh saya tanyakan berkenaan dengan sekali community empowerment, kerajaan sudah buat terbaik setakat yang termampu, tapi perkara yang boleh kita juga laksanakan secara bersama. Saya dimaklumkan, dikongsi oleh penerbit sebentar tadi tentang apa yang disebut sebagai kajian Prof, itu berkenaan dengan indoor transmission of SARS-CoV-2. Antara lain dapatannya ialah kalau kita pastikan adanya pengudaraan yang baik dalam tempat yang kita duduk, risikonya akan jauh lebih rendah dalam berbanding dengan duduk dalam bilik yang tertutup dengan aircon dan kipas. Mungkin Prof boleh kongsi kepada kita sebab perkara ini mungkin perkara kita boleh laksanakan secara bersama di rumah tanpa perlu kos ataupun persiapan yang terlalu rumit. Ada pengudaraan sudah baik. Mungkin Prof boleh kongsikan sedikit Prof tentang kajian tersebut. Okey, sebenarnya isu pengudaraan ini sebenarnya dah terlalu banyak dikaji oleh penyelidik di luar negara. So dah banyak diterbitkan dalam jurnal-jurnal antarabangsa. Even di Malaysia pun kita ada juga lakukan beberapa kajian. So ada juga kes di mana ada pelanggan restoran, dia masuk ke restoran dalam beberapa minit saja terus mendapat jangkitan. Isunya disebabkan oleh ventilasi udara yang tidak baik ataupun pengudaran udara lah di tempat yang tertutup yang menggunakan aircon ni lah. Risiko dia agak tinggi lah sebab dia boleh berlaku sirkulasi udara kan. Kalau kita nak tahu antara carrier atau pembawa kepada virus ni memang halus dalam bentuk 0.15 mikron kan, tapi kalau ada aerosol ni adalah mungkin partikel kan, bahan-bahan pencemar di ruang udara tertutup, dia akan jadi carrier. Jadi dia akan membawa virus yang dalam bentuk micro droplet ni dengan adanya aliran udara yang tidak baik pergi lebih jauh daripada 1 meter. So itu telah dibuktikan daripada kajian-kajian saintifik lah yang telah didokumentkan oleh pakar-pakar aerosol. Saya rasa patut dijadikan rujukan lah untuk kita semua. Ya, Prof, sebelum ni kita dengar COVID-19 is droplet, water droplet, dia tak perlu risau. Masih boleh pergi ke tempat lain, pergi jumpa orang ramai, tapi pakai penutup muka. Tapi daripada dapatan kajian itu, Prof, kesimpulannya kita kena jauhkan diri daripada tempat-tempat yang guna aircon atau bilik yang tertutup berbanding dengan tempat yang terbuka. Begitu ya, Prof? Betul. Kalau nak adakan juga majlis yang terpaksa lah kan, jangan ada di ruangan yang tertutup yang menggunakan aircon lah kan, di tempat-tempat yang sempit, sesak kan, itu sangat berisiko lah. Dan perlu adanya ventilasi udara, air circulation. Maksudnya perlu buka tingkap lah untuk natural air ventilation, increasekan ventilation. So itu tindakan yang kita boleh buat secara bersama tanpa perlu persiapan yang rumit. Buka tingkap, bagi ada ruang
udara untuk pastikan bahawa kita punya virus kadar jangkitan juga boleh turun. Cuma yang terakhir Prof, mungkin boleh saya tanyakan secara sinis kalau boleh saya sebut begitu tentang keadaan politik semasa, antara lain yang minta supaya diadakan PRU 15 cepat mungkin. Saya mungkin Prof boleh berikan sedikit pandangan tentang apakah relevan pandangan seperti itu. Pandangan saya lah untuk buat masa ni, saya rasa tiada keperluan penting lah untuk kita adakan pilihan raya berdasarkan undang-undang atau perlembagaan untuk kita mempercepatkan lagi pilihan raya. Sebab kita perlu fokus pada isu yang lebih penting untuk mengawal, melengkungkan graf melandaikan kes COVID-19 ni. Memandangkan keperluan semasa yang agak kritikal. Saya rasa tak perlulah untuk kita pentingkan diri. Belajarlah daripada apa yang telah berlaku yang pilihan raya yang lalu di Sabah kan. Taklah kita merasa simpati pada kita punya frontliner, komuniti, rakyat kita sendiri kan. Kita yang perlu tanggung semua tu kan. Jadi Prof, adakah kita boleh nampak R0 yang bawah daripada 1? Sebab mengikut kenyataan Tan Sri Nur Hisham sekarang ni R0 1.2. Kalau sepatutnya bulan Jun, bulan Mei ketika itu R0 0.8, adakah kita boleh nampak kembali graf seperti itu untuk kehadapan ini? InsyaAllah lah, kalau kepatuhan SOP kita tak merudum, semua dapat bagi kerjasama yang baik, melakukan screening secara intensif. Kita buat screening seperti yang model yang dilakukan oleh Singapura kan. Kita agak lambat untuk lakukan screening tu. Tapi sekarang kita telah bergerak lah kan untuk lakukan screening. Kita telah terima 1 juta kit untuk lakukan ujian tu. Saya rasa usaha kita ni boleh berjaya kalau sama-sama memberikan kerjasama yang baik. Itu tanggungjawab bersama, bukan tanggungjawab frontliner saja. Komuniti perlu mainkan peranan yang penting. Terima kasih banyak Profesor Dr. Juliana Jalaluddin kerana bersama dengan kita Darah Muda dengan satu insight dan juga pandangan dan juga dapatan kajian yang saya kira penting yang perlu diberikan perhatian untuk Darah Muda pada hari ini. Terima kasih sekali Prof bersama dengan kita memberikan komentar tentang COVID-19 ini dan kita harapkan yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Dan seterusnya Darah Muda juga ingin melihat pandangan daripada orang muda. Apakah keadaan situasi belia ketika ini apabila kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri petang tadi, adakah belia benar-benar bersedia untuk memberikan kerjasama ataupun belia sebenarnya sudah memberi kerjasama, ada faktor lain yang menyebabkan berlakunya keadaan seperti sekejap ala ketika ini, dan apakah kesediaan belia untuk berhadapan sekiranya ada PKP yang akan diumumkan pada minggu hadapan. Dan ketika ini bersama dengan saya merupakan Tuan Julfitri Johar, Presiden Majlis Belia Malaysia, untuk memberikan komentar. Dan Tuan Julfitri, soalan pertama saya ialah berkenaan dengan pandangan belia. Apakah the mood of our youth bila sebut tentang peningkatan kes sehingga 3,000 kes sehari 2 hari yang lepas dan 8,000 kes dijangka pada menjelang Mac. Dan bagaimana keadaan belia? Apakah yang berada dalam kepala mereka ketika ini? Silakan Tuan. Baik, terima kasih Saudara Irfan atas soalan semasa tadi. Saya pun telah mendengar sedikit apa yang telah dilontarkan oleh Prof. Dr. Juliana semasa tadi. Kalau kita lihat daripada perspektif belia yang saya temui di lapangan, rata-rata mereka memang agak bimbang dan risau dengan peningkatan, apatah lagi yang terbaru kita lihat hari ini ataupun semalam kita lihat peningkatan sehingga 3,027 yang tertinggi lah semenjak kes yang pertama pada Mac yang lepas ataupun Februari yang lepas. Dan hari ini pun kita lihat 2,643. Angka-angka ini memang membimbangkan anak muda kerana kita lihat anak muda sekarang ini sedang struggle berjuang untuk mereka mendapatkan pendapatan, income. Dan juga kita lihat juga ramai juga anak-anak muda yang berada di ataupun di Menara Gading sedang menyambungkan pelajaran. Mereka agak risau dengan keadaan semasa dan apatah lagi mereka banyak juga berdasarkan pengalaman saya bergaul dengan mereka, kita lihat banyak juga yang kesal dengan terjadinya pilihan raya Sabah pada Ogos yang lepas yang menyebabkan at one point kita pernah ada kes yang paling rendah. Kita pun boleh meniru seperti New Zealand. Kita lihat New Zealand pernah ada 102 hari tanpa kes baru. Jadi ramai yang kesal dengan perkara itu. Ketika ini saya tidak mahu menyatakan satu pandangan yang bias kerana sebahagian daripada belia kita memberikan disiplin yang sangat baik, mata SOP, tapi sebahagian lain mungkin boleh kita persoalkan. Tapi Tuan Julfitri sebut tentang pendapatan, soal mahasiswa
sekiranya sekali lagi saya boleh bangkitkan adanya PKP. Kita masih belum tentu, tetapi apa yang pasti akan ada tindakan SOP yang lebih ketat. Tapi sekiranya ada PKP, apakah kesediaan belia untuk berhadapan dengan situasi yang pernah kita hadapi pada Mac, April dan Mei tahun lepas? Ya, saya lihat memang itulah anak muda berhadapan dengan dilema. Bukan anak muda saja. Saya lihat rakyat Malaysia secara keseluruhan, mereka berhadapan dengan dilema. Di antara untuk mencari pendapatan, mengisi perut dan memastikan sekurang-kurangnya ada makanan di atas meja dengan mereka terpaksa berhadapan dengan situasi yang mereka sendiri tak rasa selesa. Sekiranya PKP ni, saya yakin PKP ni agak sukar juga sebenarnya untuk dilaksanakan seperti mana yang kita ada pada beberapa bulan yang lepas kerana kita menyaksikan satu hari saja akan kehilangan lebih 2.4 bilion pendapatan ataupun orang kata sirkulasi keuangan sehari yang hilang 2.4 bilion. Apatah lagi kita lihat PKPD yang berlaku pada beberapa bulan yang lepas di sekitar Lembah Kelang. Dan kita lihat Lembah Kelang merupakan nadi kepada ekonomi negara, mewakili lebih 40% keseluruhan ekonomi negara, dan anak muda pun banyak tertumpu di Lembah Kelang. Jadi saya ingat sekiranya PKP berjalan, satu lagi masalah yang juga kita sedang geruni di kalangan orang muda adalah kesihatan mental yang semakin memang membimbangkan, dan kita lihat sendiri di universiti pun anak-anak muda kita yang berhadapan dengan masalah pembelajaran secara dalam talian, mereka terkesan dan saya bimbang tahap kesihatan mental akan menjadi lebih buruk. Ya, Majlis Belia Malaysia merupakan satu gerakan belia terbesar di negara kita, dan berhadapan dengan situasi itu pastinya MBM juga ada perancangan-perancangan untuk membantu sekiranya ada golongan-golongan belia khususnya tercicir. Ada sebahagian belia yang ada akses kepada bantuan yang cukup tetapi sebahagiannya tidak ada. Jadi apakah peranan MBM, apakah aksi MBM yang wajar untuk kita maklumkan kepada penonton kita supaya mereka juga boleh terlibat sama, ataupun mereka boleh minta supaya MBM bantu mereka secara peribadi? Ya, saya ingat ini juga satu tekanan yang besar kepada MBM kerana kita merupakan payung kepada belia lebih kurang 4.7 juta berada di pundak Majlis Belia Malaysia. Jadi kita pun tekanan yang positif lah. Maknanya bagaimana juga kita boleh tanpa mengharapkan terlalu bergantung pada kerajaan, kita juga ada peranan yang besar untuk membantu belia kita dari segi pelbagai sudut sebenarnya. Dari sudut pembelajaran, kita ada badan-badan gabungan kita yang berbasiskan pelajar seperti Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung dan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia. Mereka banyak fokus kepada membantu anak-anak muda kita di Menara Gading. Manakala ada satu segmen lagi yang kita wujudkan khas yang kita tubuhkan, iaitu Jawatan Kuasa Tindakan Ekonomi, MBM, yang mana kita memang berhempas pulas untuk mencari apa saja ruang dan peluang untuk membantu anak muda untuk mereka survive dan menambahkan pendapatan. Sebab itu Jawatan Kuasa Pelaburan, Ekonomi dan juga Keusahawanan MBM, mungkin saya seru pada masyarakat awam khususnya belia boleh layari Facebook Majlis Belia Malaysia untuk tahu beberapa tawaran-tawaran yang kita cuba bantu. Tawaran-tawaran segera, sebagai contoh perniagaan extra JOS yang kita boleh buka on the spot untuk membantu anak muda kita untuk menambahkan pendapatan je. Saya melawat satu stall Seri Irfan di Hulu Selangor. Ada beberapa student-student kita yang belajar secara online tapi dia buat part time untuk buka gerai extra JOS yang diusahakan oleh Majlis Belia Malaysia dan juga beberapa gabungan-gabungan kita di akaun B. Ya, itu daripada sudut ekonomi. Kalau boleh saya juga nak masukkan dalam perbincangan kita ialah soal sentimen belia anak muda kita yang sangat minat dengan sukarelawan. Kalau musim banjir ni, ingat saya waktu universiti turun beramai-ramai ke Kelantan untuk bantu. Dan ketika ini pun kita masih mendengar berita bagaimana ada belia yang cuba untuk bantu komuniti tapi akhirnya mereka menjadi korban. Ini satu usaha yang sangat mulia. Tetapi bila sebut tentang Majlis Belia Malaysia sebagai gerakan belia, pasti terjejas kan aktiviti-aktiviti untuk dekat dengan masyarakat. Jadi mungkin Zulfikri boleh kongsikan kepada penonton kita di manakah ruang yang ada. Kalau nak bantu mereka yang kena musibah banjir ini, apakah boleh buat, ataupun nasihat Zulfikri ialah duduklah di rumah, tak perlu turun bantu mereka. Bagaimana ya Zulfikri?
Ya, terima kasih Irfan. Ini soalan yang baik. Bila saya membaca satu report International Labour Organization ILO, Tubuhan Buruh Antarabangsa, ketika membuat kajian tentang kesan belia terhadap pandemik, kesan pandemik terhadap belia, antara salah satu yang menjadi cabaran besar kepada belia adalah mereka rasa kebebasan fizikal itu tidak ada. Sebab anak muda ni dia nature dia suka keluar, dia suka beriadah, dia suka cycling, dia suka buat kerja-kerja sukarela, dia suka bertemu masyarakat. Jadi aktiviti fizikal itu sebenarnya juga terhalang apabila COVID-19 berlaku. Jadi kita lihat di situ apa yang kita buat dalam konteks COVID dan juga banjir ini, Saudara Irfan dan rakan-rakan penonton. Apa yang kita buat adalah bagaimana kita boleh koordinasi dengan hanya menggunakan sukarelawan-sukarelawan setempat tanpa melibatkan sukarelawan-sukarelawan daripada luar untuk masuk ke tempat tersebut. Sebagai contoh, besok kita ada sukarelawan daripada Majlis Belia Daerah Maran yang mana mereka mengumpulkan belia-belia di sekitar Maran sahaja untuk buat kerja-kerja mencuci banjir dengan kita menetapkan SOP yang agak ketat, yang agak orang kata agak tegas. Tetapi sudah tentu bila kita sebut pasal belia ni, pengalaman saya memang agak sukar untuk, yelah kadang-kadang bila kita jumpa Saudara Irfan, kita tak hulurkan tangan, tapi dia buat macam orang kata buat relax je, hulur kat tangan. Jadi tak mudah juga tu Saudara Irfan. Kita kena imbang antara di situ saya rasa Tuan Fitri kena dibuat penekanan pada malam ini. Sebab tadi Prof nyatakan secara tegas kalau tak ada apa nak dibuat di luar, duduk di rumah. Tetapi seperti mana Tuan Fitri sebut, belia itu nature-nya perlu bersosial. Jadi apa sebenarnya yang belia harus buat sekiranya mereka masih nak mengekalkan hak mereka untuk terlibat sama dalam masyarakat? Itulah maknanya bila saya mengkaji kes New Zealand, saya membaca satu report yang ditulis oleh Devadas Krishnadas, Confronting COVID-19. Saya lihat kejayaan New Zealand yang berjaya mengekalkan 102 hari tanpa kes baru. Dan kita lihat hari ini pun New Zealand hanya ada 2,188 kes dengan hanya 25 kematian. Maknanya kita memang kena nasihatlah. Ada juga cadangan daripada belia kita daripada Johor. Bila saya berdialog, Saudara Irfan, dengan Majlis Belia Negeri Johor, dia kata MBM cadangkanlah, maknanya totally 2 minggu ni lockdown. 2 minggu je. All out 2 minggu ni dululah dia cadangkan. Sebab dia lihat kes meningkat, menaik, menurun. Jadi dia kata why not all out 2 minggu saja and then buka balik. Itu cadangan-cadangan yang mereka suarakan kepada Majlis Belia Malaysia daripada belia-belia kita di Johor. I see. Dan terakhir ni mungkin Tuan Fitri, saya nak juga ajukan, tidak terselamat daripada soal politik ya. Disiplin belia itu orang sebut belia kena disiplin, belia kena ikut SOP, tapi ada sebahagian daripada masyarakat Malaysia ini yang disebut sebagai orang politik nampaknya kurang disiplinnya itu. Jadi mungkin Tuan Fitri ada nak dilontarkan tentang hal itu khususnya bila melihat percaturan politik sepanjang seminggu yang lepas? Ya, bertepatan dengan slogan MBM, bertindak demi kebenaran dan keadilan, kita pun secara kolektif non-partisan, kita kena bersuara bagi pihak belia dan rakyat. Apa yang menjadi concern belia dan rakyat adalah mereka memang, kita tak bolehlah selindung, memang rakyat marah sebenarnya kepada ahli politik. Dan banyak yang refer kepada pilihan raya Sabah hari itu sebab kita sudah berjaya sebenarnya mengurangkan kes, tetapi tiba-tiba berlaku pilihan raya Sabah dan juga membenarkan pula orang semenanjung datang ke Sabah menyebabkan keadaan itu berlaku. Jadi sebab itu secara kesimpulannya Saudara Irfan, kita lihat rakyat memang sebenarnya dah penat nak menasihati orang politik. Nak menasihat pun dah penat dah. Maknanya nak cakap penat tu pun dah penat. Bayangkan, nak cakap penat tu pun dah penat. Apa yang mereka harapkan? Maknanya kerajaan betul-betul serius, ahli politik tolong fokus kepada menangani isu belia dan rakyat yang sedang struggle dan perit sekarang. Ya, kita pasti nak bincang lebih lanjut ya tentang peranan MBM dalam menghadapi COVID ini. Tapi yang terakhir sekali, ya ataupun tidak Tuan Fitri, PKP hadapan setuju ataupun tidak? Saya mencadangkan PKP bersasar. PKP bersasar. Itu pendekatan yang terbaik untuk ketika ini ya. Betul. Terima kasih banyak Tuan Fitri bersama dengan kita Darah Muda memberikan pandangan tentang situasi belia ketika ini, dan saya sangat menarik bincangan kita kerana bagaimana belia bukan sahaja concern tentang soal ekonomi tetapi juga tentang sifat mereka itu untuk bersosial dan bergerak secara fizikal.
Terima kasih sekali Tuan Zulfitri, dan pada semua penonton, dua pandangan yang mewakili pakar dan juga belia kita himpunkan Darah Muda pada malam ini untuk anda puas pulang dan fikir-fikirkan, tetapi akhirnya frontliner kita sudah melaksanakan tugas yang sangat baik. Daripada kluster negara-negara yang punya kes 100,000 kes ke atas, Malaysia kematian paling rendah selepas daripada Qatar. Dan kita merupakan populasi lebih tinggi berbanding dengan Qatar, UAE dan Kuwait. Jadi apakah peranan kita? Fikir-fikirkan sehingga kita putuskan topik 19 ini. Sekian daripada saya Irfan Faruqi. Jumpa lagi di Darah Muda.